Di Pekan Cukai, daerah Kemaman, Kuala Terengganu, terdapat sebuah masjid kecil tradisi yang jarang diperkatakan. Kedudukannya yang agak terlindung, dikelilingi rumah-rumah kampung dan agak jauh daripada jalan utama, menyebabkan kebanyakan masyarakat di sini tidak sedar akan kewujudannya. Masjid ini suatu ketika dahulu dikenali sebagai Masjid Kampung Tuan. Lokasinya kira-kira 500 meter sahaja daripada Masjid Jami' Cukai masa kini. Ianya terletak tidak jauh daripada jambatan Sungai Limbung. Masjid ini dikatakan dibina pada tahun 1830-an di perkarangan kampung yang dikenali sebagai Kampung Tuan. Masjid di perkampungan nelayan ini dibina berhampiran Sungai Limbung yang merupakan laluan utama ke kawasan ini. Tapak masjid ini diasaskan oleh Syekh Abdul Rahman atau lebih dikenali sebagai Tuan Manda. Beliau merupakan guru agama dan anak kepada Syekh Abdul Samad Al-Palembangi yang terkenal sebagai pendakwah di segenap Nusantara. Syekh Abdul Samad Al-Palembangi mengembara ke tanah Semenanjung dan terlibat di dalam peperangan menentang penjajahan Siam. Walaupun masjid ini diasaskan oleh anaknya Syekh Abdul Rahman, cucunya yang bernama Syekh Abdul Samad atau lebih dikenali sebagai Tuan Wok yang menjadikan masjid ini terkenal di segenap pelosok. Suatu ketika dahulu, masjid ini menjadi masjid tumpuan terutama ketika solat Jumaat bagi sekitar daerah Cukai. Namun begitu, peranan masjid ini bertukar menjadi surau apabila masjid yang lebih besar didirikan di Pekan Cukai pada tahun 1920. Masjid ini umumnya merupakan sebuah bangunan dengan satu ruang. Ia berdinding panel kayu dengan tingkap-tingkap kecil di sekelilingnya. Masjid ini hanya mempunyai satu pintu masuk yang terletak bersetentang dengan mihrab, manakala ruang serambi yang ada merupakan penambahan baru. Masjid ini berbumbung piramid bertingkat 4 dengan di kemuncaknya terletak mastaka yang berkemungkinan besar diperbuat daripada tembaga setinggi 2 meter. Reka bentuk mastaka ini dilihat mendapat pengaruh daripada seni bina di Raja Siam. Masjid ini dibina keseluruhannya daripada kayu cengal. Apa yang menarik tentang masjid ini ialah teknologi rekaan struktur bumbungnya. Masjid ini tidak mempunyai sebarang tiang tengah dan jarak rentangan struktur bumbungnya melebihi 9 meter atau menghampiri 30 kaki. Ini suatu inovasi struktur rentangan yang hampir tidak pernah dilihat dalam tradisi binaan seni bina Melayu. Selalunya, struktur binaan bumbung masjid akan disokong oleh 4 tiang utama. Kaedah ini dipraktikkan di Semenanjung maupun di Indonesia. Rahsia kelebaran rentangan ini dapat dicapai melalui sistem ikatan antara struktur kuda yang melintang dan yang menegak. Susunan struktur ini yang saling bersambungan membentuk ikatan rigid
seakan binaan rangka ruang atau space frame. Perkara lagi yang menarik ialah binaan mihrabnya yang terunjur keluar daripada dinding kiblatnya dan berbentuk melengkung. Ia dibina daripada sebatang kayu yang ditebuk seakan-akan seperti teknik membuat perahu. Masjid ini agak usang dan telah diperbaiki daripada semasa ke semasa. Namun begitu, kualiti pembaikannya hanya sekadar memastikan ia tidak roboh tanpa teknik restorasi yang betul. Tiang-tiang masjid ini dialas dengan pengalas simen dan tidak ditanam terus ke dalam tanah seperti binaan asal Masjid Kampung Laut. Ini menunjukkan bahawa berkemungkinan besar ia dibina terkemudian daripada masjid tradisi itu. Tingkap-tingkapnya juga hanya dipasang jeriji kayu tanpa daun tingkap yang sempurna. Satu-satunya pintu masjid ini dihiasi dengan papan kembung yang sederhana rekaannya. Mimbar masjid ini dibina mengikut kebiasaan rekaan-rekaan mimbar tradisi dengan motif ukiran yang juga sederhana. Papan lantai asal ini mempunyai saiz kelebaran yang berlainan. Ia dipercayai berlaku kerana masjid ini dibina daripada kayu yang dibelah sendiri oleh tukang-tukang. Ketika itu, gergaji mesin bagi membelah kayu belum lagi digunakan. Terdapat jarak ruang ventilasi di antara lapisan tingkat bumbung. Ini dipercayai dapat merendahkan suhu seluruh bangunan ini, walaupun silingnya dibina agak rendah. Struktur yang terkeluar ini ialah pengunci sambungan struktur bumbung. Kekunci kayu kecil sahaja digunakan berbanding elemen buah butun seperti mana yang sering digunakan di dalam rekaan tradisi. Umumnya, rekaan masjid ini kemas tetapi sederhana berbanding masjid-masjid tradisi yang lain. Terdapat sebuah perigi di bahagian belakang masjid bagi kegunaan mengambil wudhu. Perigi ini masih lagi digunakan hingga kini. Secara keseluruhannya, rekaan dan binaan masjid ini dibina kemas dan sempurna, tetapi sederhana berbanding masjid-masjid tradisi yang lain. Kajian terperinci perlu dilakukan dengan segera sebelum warisan tradisi masyarakat Islam ini luput ditelan zaman.